Video saya yang lepas, saya dah kongsi macam mana saya set up studio PC saya yang terbaru ni. Saya gantung casing saya ni, letak bawah meja macam ni. Bila meja ni naik, PC saya ni ikut naik sekali. Dalam video ni pula, saya nak kongsi macam mana saya pasang PC saya yang dekat bawah sana tu. Jom. Benda ni adalah komponen utama yang paling penting untuk PC. Yang ni kita boleh anggap sebagai otak sebab benda ni akan proses semua maklumat yang ada dalam PC ni. Yang ni kita panggil sebagai processor ataupun singkatan dia CPU, Central Processing Unit. Kalau tak ada benda ni, PC kita ni tak boleh hidup. Processor ni dia ada banyak-banyak kaki macam ni. Kaki dia ni dalam bentuk jarum macam ni. Processor ni dia perlukan satu laluan untuk dia terima, proses dan hantar maklumat ni kepada part-part komponen yang lain. Jadi dekat sini kita perlukan satu motherboard. Motherboard ni kita boleh anggap sebagai jalan ataupun highway untuk maklumat kita ni bergerak ke sana ke sini. Jadi prosesor ni saya kena pasang dekat motherboard ni. Untuk pasang prosesor dekat motherboard ni sebenarnya tak susah. Kita hanya perlu samakan marking yang ada dekat prosesor ni. Marking dekat bucu bahagian bawah ni yang warna emas. Bucu lain dia tak ada marking ni. Marking ni kita kena lagakan dekat marking yang ada dekat motherboard ni. Marking untuk motherboard saya ni bahagian sini. Marking dia ni kecil je. Jadi prosesor ni saya letak je pin dia ke dalam semua lubang ni. Bagi dia masuk dengan cantik. Bila dah yakin masuk dengan cantik, kita dah boleh lock benda ni. Tarik besi yang ada dekat ni dan selip macam ni. Prosesor ni kalau dia tengah proses maklumat, benda ni akan jadi sangat panas. Jadi bila dia panas, dia tak boleh lakukan kerja dengan lebih efisien. Jadi kita kena ada satu kipas yang boleh sejukkan prosesor ni. Cooler ni senang cerita, dia macam kipas ataupun aircon. Kalau kita buat kerja, ada kipas, ada aircon, kita buat kerja dengan lebih selesa. Bila lebih selesa, kita buat kerja pun lebih produktif. Jadi cooler ni saya kena pasang atas prosesor ni. Kena buka kipas dia. Dekat prosesor ni saya kena letak benda ni. Yang ni nama dia thermal paste. Fungsi dia jadi pemindah haba antara prosesor dengan cooler. Skru bahagian bawah ni kita kena ikat selang-seli macam ni, bentuk X. Baru dia ikat balance sikit. Terlebih pula saya letak thermal paste tadi. Habis comot tangan. Jadi saya dah boleh pasang kipas. Cooler ni saya cucuk dekat CPU fan ni. Prosesor saya ni dah ready untuk hantar maklumat. Jadi kita perlukan satu benda, memori yang boleh simpan data ni secara sementara. Jadi dekat sini kita perlukan RAM. RAM ni fungsi dia simpan data sementara yang dihantar oleh prosesor ni. Saya ada dua keping RAM macam ni. RAM ni saya kena pasang dekat bahagian slot sini. Bahagian sini dia ada lekuk. Jadi kita kena matchkan dengan lekuk bahagian slot dia ni. Saya tolak macam ni sampai bahagian sini dia kunci. RAM ni saya dah siap pasang. Jadi saya dah boleh pasang seketul motherboard ni dekat casing. Motherboard ni saya dah siap pasang. Dekat sini saya ada PSU. PSU ni adalah Power Supply Unit. Benda ni lah yang akan bekalkan tenaga untuk setiap komponen dalam PC kita ni. Sebab barang-barang PC ni kita tak boleh cucuk direct wire sambung dekat plug yang macam tu, terbakar. Sebab yang ni dia pakai DC. Jadi power daripada plug yang tu kita convert masuk ke dalam ni, tukar kepada DC. Baru dia boleh pakai dekat PC ni. Jadi saya nak pasang dulu benda ni. PSU ni saya kena lekatkan dekat bahagian bawah ni. Saya dah boleh buat kabel management. Wire-wire ni semua kita kena rujuk manual motherboard ni. Baru kita boleh pasang. Sebab setiap motherboard ni dia lain-lain. Jadi motherboard saya ni saya dah tahu dekat mana wire dia semua. Saya dah pasang semua wire yang saya nak guna. Dekat sini saya ada dua jenis tempat simpan data. Yang nipis ni kita panggil sebagai SSD. Yang tebal ni kita panggil sebagai HDD. Yang SSD ni dia lebih laju sikit. Yang ni teknologi baru, yang ni teknologi lama, dia tebal. Tapi yang ni saya pakai yang jenis kapasiti besar. Kalau yang ni saya pakai kapasiti kecil. Sebab yang ni dia mahal sikit untuk kapasiti besar.
saya nak kena pasang dekat PC saya. SSD yang laju tu saya pasang dekat sini, dan hard disk yang besar tu saya pasang satu dekat sini, satu lagi dekat sini. Okey, PC saya ni dah nak siap. Dekat sini saya ada 4 biji kipas. Kipas ni saya nak letak dekat bahagian depan dengan bahagian atas, bagi udara masuk dari depan, dari atas dan keluar ikut belakang. Kalau udara dia cantik, dia boleh sejukkan lagi komponen bahagian PC ni. Wire bahagian belakang ni saya tinggal kemaskan sikit dan saya boleh terus tutup. Okey, dah tak nampak dah sepas-sepas tadi. Bila terbalikkan, bahagian dalam semua okey, tak nampak sepas sangat. Saya nak tutup bahagian depan. Letak filter bahagian atas. Dan yang ni komponen yang paling last. Komponen ni boleh kata sangat penting bila kita dah guna PC ni untuk buat kerja yang perlu grafik yang tinggi. Contohnya kita buat kerja, edit video, kita main game ataupun kita buat design 3D. Yang ni adalah graphic card. Graphic card ni boleh kata otak kedua untuk prosesor. Kalau prosesor, otak pertama tadi, dia lebih kepada proses maklumat yang umum. Banyak-banyak maklumat diproses dekat situ. Tapi graphic card ni, dia lebih khas untuk proses grafik. Ataupun dalam bahasa mudah, dekat sini saya ada satu design 3D. Design ni, bila saya tekan butang render, dia akan mula hasilkan detail-detail dekat dalam gambar ni. Maksudnya dia dah tambah bayang-bayang. Kalau kita tengok bahagian bawah ni, kita nampak dia timbul. Dengan bahagian sini kita nampak dia bentuk tu ada lubang dalam. Jadi dekat sini function graphic card. Bila ada graphic card yang power, proses ni dia lebih cepat sikit. Jadi PC saya ni dah siap, dah dekat bawah sana, lebih kemas sikit daripada yang sebelum ni. Nak pasang PC ni sebenarnya sangat mudah sebab komponen PC ni dia lebih kepada yang kita beli, kita pasang. Tapi yang susahnya, bila kita pasang PC ni, PC kita pasang tak hidup. Ataupun dia ada masalah, hidup kejap, lepas tu mati. Yang tu memang pecah sikit kepala untuk cari solusi dia. Jadi kalau masalah macam ni, memang kita perlukan hikmat orang-orang yang pakar dalam bidang ni. Masalah ni, kalau orang beginner memang tak akan jumpa. Memang saya dah pening kepala dah. Jadi itu sajalah untuk video kali ini. Moga video saya ini bermanfaat. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.